Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey, kalau kamu ada follow bagian post SRTV, aku dah mengatakan aku macam tidak akan mengeluarkan sebuah perkongsian sebelum menuju ke perlawanan ni. Tapi Alhamdulillah aku dapat masa ni untuk membuat video sebelum 90 minit. Biasanya aku akan memulakan dulu dengan head to head, baru aku menuju 90 minit. Tapi this is the only opportunity yang aku buat, video yang aku boleh buat sebelum menuju kepada perlawanan ni lah. So ini adalah perlawanan Sabah FC, sekali lagi akan beraksi di home finally untuk saingan Liga Super ni, di mana sepatutnya perlawanan pembukaan tersebut berlaku di Likas untuk menentang Melaka, tapi opportunity telah ditunda, membuatkan ini adalah perlawanan pertama kita home di saingan Liga Super, di mana kita akan menentang Kelantan pada jam 8.15 malam ni sewaktu video ni dirakamkan. So aku akan menyelit sedikit cerita mengenai Kelantan ni. So aku akan menyelitkan head to head lah. Tapi basically kita tahu ini bukanlah merupakan Kelantan yang sama pada season-season yang lepas. In fact, Kelantan pun asyik bertukar namanya lah apabila bermulanya season baru saingan Liga Super, di mana kali ini adalah Kelantan The Real Warriors. Sebelum ni The Red Warriors, lebih kurang macam tu. So sekarang ni The Real Warriors. So head to head untuk Kelantan ni as a whole changes tu lah. Aku kasih sekali jalan semua, di mana dari tahun 2023 hingga tahun 2024 telah melalui sebanyak 4 perlawanan. Semuanya telah dimenangi dengan mudah untuk Sabah FC dengan jumlah margin gol dan bolos yang cukup bagus lah untuk Sabah FC. Manakala untuk Kelantan pula, apabila untuk Kelantan pula aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai 2 perlawanan saingan Liga Super yang telah mereka lalui, di mana pembukaan sewaktu menentang Kuching mereka telah tewas 4-0, dan sewaktu menentang Migration mereka seri 1 sama. Tapi ketika ingat perlawanan menentang Migration tu, Migration main dengan 10 orang saja. So perlawanan tu tidak seimbang lah. So kalau sekiranya perlawanan tersebut 11 lawan 11, kemungkinan result akan berbeza pada perlawanan tersebut. Aku juga ingin menyentuh mengenai apa yang telah mereka miliki, performance mereka sewaktu Piala FA, di mana mereka telah menundukkan KL City sebanyak 3 gol berbalas 1. Kenaikan sekali lagi, kita seri sewaktu menentang KL City di saingan Liga Super. Cumanya di sini normally aku tidak akan memandang perlawanan di luar Liga Super as a penentu untuk apa akan terjadi kepada perlawanan ni di antara Sabah dan juga Kelantan saingan Liga Super ni, kerana aku melihat macam contoh Piala FA atau Piala Malaysia is a different kind competition, different kind of demand, lebih kurang macam tu. Tapi aku tidak menafikan juga momentum yang mereka miliki lah hasil daripada memenangi perlawanan tersebut yang boleh dibawa ke Stadium Likas. In fact, kalau kita tengok dari segi perkongsian yang dikeluarkan pun, Kelantan sendiri pun, okay, ni tajuk dia daripada bernama TRW look to upset Sabah FC in Super League Clash at Likas. So mereka apabila sudah berjaya mendapat momentum menewaskan KL City sewaktu Piala FA tu, mereka ingin membawa momentum tersebut dan merasakan mereka mampu untuk melakukan sesuatu kepada Sabah FC hasil daripada perlawanan Sabah menentang KL City tempoh hari, di mana kita serilah pada perlawanan tersebut. So mereka macam seolah-olah menganggarkan there's something for them there untuk cuba kalahkan Sabah FC. Tapi again, aku tidak rate perlawanan ni berdasarkan saingan-saingan lain selain pada Liga Super. Aku lebih memerhatikan kedua-dua pasukan ni di saingan Liga Super saja, di mana aku merasakan kita mampu untuk memenangi perlawanan ni. In fact, pada video sebelum ni pun aku cukup-cukup merasakan dan memang aku inginkan Sabah FC mampu untuk mengutip 3 mata pada perlawanan ni. So again, 2 sebab jugalah. Satu, this is a home untuk kita, dan of course kalau aku kaitkan dengan momentum Kelantan ni, aku boleh kaitkan juga momentum Sabah FC sewaktu menentang Bunga Raya. Tapi again, aku tidak melihat persembahan Piala FA tu as a macam benda yang boleh kita kaitkan sangatlah. Sekali lagi, aku lebih melihat kepada saingan Liga Super saja, di mana kita tengok lagi dari segi persiapan Sabah FC hasil daripada interview yang telah dilakukan terhadap Alto Linus oleh Berita Harian. Sabah FC juga berwaspada dengan kehadiran Kelantan di Likas, dan apa yang pentingnya di situ ada statement yang dikeluarkan oleh Alto Linus yang mengatakan ada beberapa pemain utama yang belum berada dalam kecergasan yang sepatutnya, tapi ini pun tidak dinyatakan siapa pemain tersebut lah. Tapi aku boleh anggarkan seperti mungkin yang paling besar sekali Gaby dan juga mungkin Aidin Munyajic. So aku tak pasti kenapa Aidin tidak diturunkan pada
as a starting 11 kah? Lebih kurang macam tu beberapa perlawanan, tapi aku merasakan dia tidak berada di tahap kecergasan yang yang diinginkan oleh coach kita untuk meletakkan beliau selaku starting 11. Lebih kurang macam tu. Tapi again, it's early for me to say pasal I have no idea, kerana kalau kita tengok pula gambar-gambar dikongsikan oleh Sabah Football Club di Facebook page mereka, kita dapat lihat di situ kesemua pemain-pemain utama kita ada turun di sesi latihan. Kesemua mereka nampak, of course yang paling penting sih nampak gembira lah di gambar-gambar tersebut. Cuma sekali lagi, again, kita tidak tahu sama ada siapa yang bakal diturunkan oleh JP lah untuk menentang Kelantan ni. Dan aku tertarik dengan interview yang telah dilakukan terhadap JP, di mana memang beliau sendiri mengatakan is a different tactic yang digunakan oleh Sabah FC 2 perlawanan terakhir ni, dan aku melihat ianya memang cukup berbeza taktik tersebut daripada apa yang telah ditampilkan sewaktu pramusim, especially sewaktu menentang DPMM tempoh hari. Yang lain tu kita tak nampak. So aku cuma berdasarkan perlawanan DPMM sajalah. So daripada perlawanan DPMM dan juga 2 perlawanan terakhir Sabah FC menentang KLCT dan juga menentang Bunga Raya tersebut, memang jauh beza taktik yang telah digunakan selepas Sabah FC mengumumkan JP as kita punya head coach. Dan JP merasakan taktikal tersebut amat sesuai dengan keberadaan squad list Sabah FC ni, dan beliau berpuas hatilah dengan apa yang telah diterapkan. Cuma JP mengharapkan ada details yang boleh dan perlu diperbaiki lagi untuk bilang orang supaya membuatkan formation yang beliau aturkan tu menjadi lebih utuh lah, lebih utuh, lebih padu dan juga lebih lengkap jika berbanding perlawanan-perlawanan yang sebelum ni. Pasal kita kena ingat, ini adalah sekali lagi formation dan tactical yang baru. Of course, ianya memerlukan masa untuk pemain kita menyesuaikan diri, especially pemain yang jarang diturunkan lagi. Lebih kurang macam tu. Pasal aku believe, aku rasa akan ada rotation lah dilakukan untuk menentang Kelantan ni. Tidak besar rotation tersebut, mungkin ada beberapa player yang akan diganti lah atau tidak diturunkan as a starting 11. So okay, itu adalah tanggapan aku dan juga apa yang aku boleh kongsikan tentang persiapan Sabah FC sebelum menuju ke perlawanan menentang Kelantan ni. Dan sekali lagi aku menganggarkan kita akan memiliki 3 mata. Cuma gol prediction aku merasakan Sabah akan memenangi perlawanan ni. Aku tidak boleh menafikan penyerang mereka Ifidayo tu. Aku merasakan itu adalah merupakan threat yang paling besar untuk Sabah FC. So aku meletakkan kita again memenangi perlawanan ni, tapi again aku rasa kita akan dibolosi, di mana aku merasakan Sabah akan buat 3 gol dan Kelantan akan membuat 1 gol, menjadi keputusan 3 Sabah dan juga 1 Kelantan FC. So okay guys, bagaimana pula pendapat kamu untuk perlawanan ni? Letakkannya di ruang komentar di bawah, dan insyaAllah kalau ada, sekali lagi kalau ada masa aku akan buat watch along, pasal again the next day lepas perlawanan ni aku bekerja pagi lagi. So again aku kena pertimbangkan lah benda tu. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.